Assalamualaikum, nama saya Nasyafiqah binti Zulkifli, nombor matrik 10 DLS 21F1024. Hari ini saya akan membicarakan tentang zakat merupakan satu ibadah yang wajib kepada umat Islam. Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Zakat membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta wajib di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat tamak, dengki dan lain-lain. Zakat menurut istilah pula adalah memberikan atau menyerahkan sebahagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat dengan niat kerana Allah. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyebut mengenai kewajipan berzakat dan salah satu surahnya adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan contoh surah yang kedua ialah dari surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain daripada ayat Al-Quran, terdapat juga hadis yang menyebut tentang wajibnya berzakat. Sebagai contoh, dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya Islam ditegakkan dengan 5 pijakan dan salah satunya adalah menunaikan zakat. Contoh hadis yang kedua juga dari hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, beritahu mereka bahawa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah iaitu zakat dari sebahagian harta mereka. Assalamualaikum, nama saya Ayuna binti Ahmad, nombor matrik 10 DLS 21F1088, dan saya akan menceritakan pembahagian-pembahagian zakat dalam Islam dan kadar pembayarannya. Zakat ada dua jenis, zakat fitrah dengan zakat harta. Bawah zakat harta ni ada harta kekayaan, ada emas, ada perak, ada binatang ternak, hasil pertanian dengan harta karun. Kadar pembayaran zakat. Kalau zakat fitrah, dia 2.5 kilogram atau 3.5 liter. Beras atau makanan pokok tempat tinggal kita. Makanan pokok tu macam kita Malaysia, kita selalu makan beras. Makan nasi. So, kita kena bagi beras lah sebab kita selalu makan nasi. Kalau kalau negara lain, kalau mereka makan gandum, kena bagi gandum. Lepas tu, zakat harta kekayaan. Kalau zakat harta kekayaan ni, dia 2.5% daripada harta yang kita ada yang lebih pada setahun. Maknanya kita ada harta tu lebih pada setahun. 2.5% daripada tu. Kalau emas, dia 20 dinar. Satu dinar ni 4.25 gram. And then maximum dia 85 gram. Kalau ada lebih pada 85 gram tu, dia jadi 2.5% darab dengan semua jumlah emas yang kita ada. Maknanya 2.5% daripada semua emas yang kita ada lah. Kalau zakat perak pula, 200 dirham. Satu dirham tu satu dirham 595 gram. And then pengiraan dia sama macam emas, 2.5% daripada jumlah perak yang kita ada. Lepas tu zakat binatang ternak. Kalau binatang ternak ni dia kalau unta, sapi, lembu dengan kambing lain. Kalau unta, nisab dia 5 ekor. Kalau sapi, lembu, nisab dia 30 ekor. Kalau kambing pula, nisab dia 40 ekor. Lepas tu ada zakat hasil pertanian. Nisab untuk zakat hasil pertanian ni, dia sebesar 5 wasak.
wasak tu 60 sya'ah. Yang sya'ah tu, satu sya'ah 3 kilogram. Okay. So, total nisab is 300 sya'ah kali dengan 3 kilogram. So, 900 kilogram. Kalau dia guna alat pertanian, zakat dia 5%. Tapi kalau dia guna air hujan je, macam dia tak automated apa semua kan, 10%. Untuk zakat harta karun pula, tak ada nisab macam zakat lain. Tapi dia zakat fitrah untuk harta karun 20% daripada jumlah harta karun tu. So dia besar lagi lah pada yang lain. Dia bukan macam emas, dia bukan macam perak yang 2.5% je, dia 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasrina Nazifah binti Khairul Azam. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F1037. Saya akan menerangkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam. Terdapat beberapa golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam. Antaranya ialah golongan fakir. Golongan fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya. Selain itu, golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam ialah golongan miskin. Golongan miskin merupakan seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Seterusnya, golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam juga ialah golongan gharim. Golongan gharim merupakan golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Akhir sekali, golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam ialah golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf merupakan orang-orang yang dahulunya tidak beragama atau dari agama lain tetapi kemudian tertarik kepada agama Islam sedangkan hati mereka masih lemah dalam memeluk Islam. Sekian daripada saya terhadap penerangan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam. Antara 4 kelebihan zakat pengeluar dan penerima zakat ialah: yang pertama, amalan berzakat boleh membiasakan diri pengeluarnya supaya bersifat pemurah dan suka mengerjakan ibadah kurban. Amalan itu juga boleh membuangkan sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Yang kedua, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Yang ketiga, zakat berperanan untuk memastikan sesebuah anggota masyarakat untuk menjadi lebih sempurna dan memainkan peranan penting dalam menangani masalah pengangguran. Yang keempat, zakat merupakan cara yang dapat
dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji yang memberi kesan kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki.